Didik TV KPM. Baik, kembali kita di slot menengah atas di Didik TV KPM. Wow, kalau kawan-kawan tengok di segmen ini Mira dah pakai apron kerana kita nak lakukan satu aktiviti seni yang cukup menarik bersama-sama dengan Cikgu Fazli memandangkan tajuk kita tentang aliran Cubism. Betul cikgu? Betul. Okey cikgu, apa yang kita nak buat ni cikgu? Okey, pada hari ini kita akan buat salah satu tajuk yang kita belajar iaitu tajuk Cubism. Okey, tadi cikgu dah terangkan kepada anak murid salah satu karya Pablo Picasso yang berkaitan dengan kafe, tempat yang duduk kat kafe. So, untuk eksplorasi sini kita sambung balik dia punya tajuk dia tu, kita cuba apply di sini pula. Wow. Okey, kalau Mira tengok di depan kita tu adalah subjek matter kita iaitu botol dan juga cawan. Betul kan? Betul cikgu. Okey, hari ini kita akan belajar macam mana kita nak menghasilkan catatan Cubism. Catatan Cubism ini cikgu dah terangkan kepada anak murid di rumah tadi dan juga kepada Mira. Ia berkaitan dengan bentuk-bentuk geometri iaitu bentuk-bentuk bulat, petak, segitiga dan juga bentuk-bentuk yang lebih bersatah. Okey, pada hari ini kita akan buat salah satu catatan berkaitan dengan Cubism juga. Okey, sebelum kita mulakan menghasilkan catatan, cikgu nak terangkanlah bahan-bahan yang kita gunakan untuk menghasilkan catatan. Okey, mula sekali kita perlukan berus. Berus. Okey, berus di sini cikgu lebih suka menggunakan berus leper. Sebab berus leper ni sebenarnya mudah kalau kita menggunakan lukisan yang berkaitan dengan geometri. Sebab kalau kita nak sapu berus dengan berus leper ni, dia akan mudah untuk mendapatkan bentuk dia. Okey, kita gunakan warna. Okey, di sini tadi masa kita dah belajar tadi kita menzahirkan pelbagai media Okey, di sini sepatutnya selalunya pelukis ataupun pengkarya gemar menggunakan akrilik. Okey, tapi pada hari ini kita tukar kepada akrilik kepada color poster color. Poster color. Kita tukar. Hari ini kita belajar menggunakan poster color. Maksudnya tak kisahlah cikgu, tak terikatlah dengan satu saja. Tak kisah sebab kita mempelbagaikan media sekarang ni. Baiklah. Okey, mempelbagaikan media, kita perlukan palette. Ini adalah palette. Okey, sebenarnya palette ni seelok-eloknya kalau kita guna, kita tak perlulah basuh. Okey, kita tak perlulah basuh. Sebenarnya kita palette ni kita biarkan warna tu yang kalau dah warna tu kalau masih lagi penuh di sini, kita biarkan, kita tak payah nak basuh. Kita tinggalkan di sini. Okey, kita perlukan bekas air. Kita perlukan tisu untuk kita lap kita punya berus, dan juga kita perlukan pemadam dan juga pembaris. Pembaris ni kita nak buat bentuk geometri lah. Okey, Mira, kalau kita tengok di depan kita ni ada botol dan juga cawan. So kita akan lukis botol dan juga cawan, Mira. Boleh cikgu. Boleh kita mula sekarang? Boleh. Okey. Tiada masalah. Kita lukis dulu sebab kita punya subjek matter kita adalah botol dan juga cawan. Okey, kita mula melukis sekarang. Maksudnya kalau untuk lukisan ini kita mengambil ilham ataupun inspirasi daripada lukisan Pablo Picasso tadi sewaktu beliau berada di kafe, cikgu. Betul. Sekarang ni kita mengambil inspirasi dengan menggunakan cawan dan juga botol. Ya, betul. Sebabnya cawan dan botol ni kan mesti ada dekat kafe kan. Ya. Selain daripada subjek matternya ialah cawan dan juga botol, kalaulah murid-murid nak menggantikan dengan pemandangan ataupun alam, boleh ke cikgu? Boleh, tak ada masalah juga sebab sebenarnya lukisan ni dia tak terikat pun, Mira. Kita boleh buat macam mana pun, lukisan apa-apa pemandangan, tapi dia punya konsep dia adalah bentuk geometri. Okey, geometri ni lukisan tu yang kita akan hasilkan tu, dia seolah-olah macam sepihan kaca yang pecah. Itu maksudnya geometri. Dia lukisan dia tak terikat, dia menolak, kan saya cakap tadi, dia menolak kepada bentuk realism. Realism tu adalah bentuk yang reality. Ya, maksudnya kalau nak lukis bunga tu, bunganya mungkin berpetak-petak betul macam tu cikgu ya. Okey. Tadi masa Mira tengok pameran tadi, kan perasan tak ada bunga yang berpetak-petak? Ya, perasan cikgu. Sekarang Mira punya lukisan dah siap. Okey, saya pun dah siap. Apa kata kalau kita buat bentuk geometri? Okey, ini lukisan yang dah saya siapkan. Ini saya punya hampir sama cikgu. Macam mana cikgu boleh rate saya punya lukisan? Sebab boleh apa? cikgu Boleh. Sebab apa dia nampak sama? Sebab kita menggunakan subjek matter yang sama di depan. So kalau macam ni saya boleh bagi
4/5 lah. 4/5. Wah, baiklah. 4/5 Okey, apa kata kita buat bentuk geometri juga. Okey, bentuk geometri ni, kalau kita tengok lukisan ni, dia banyak bahagian-bahagian lopong ataupun bahagian kosong untuk bahagian latar belakang dia. Apa kata kalau kita buat bentuk geometri tu di belakang dia? Boleh. Okey, untuk bahagian belakang ni Mira nak penuhkan dia dengan geometri. Ya, Mira akan menggunakan pembaris. Betul. Memandangkan ini ialah geometri, ada garisan, ada bentuk satahnya. Ya. Kalau ini kan cikgu, untuk buat bahagian belakang ni ada peraturan-peraturan dia ke cikgu, ke bergantung kepada pelukis? Dia bergantung kepada pelukis. Dia bebas sebenarnya ni. Dia bebas. Baiklah, kalau macam tu. Tapi kita kena ingat kubism ini adalah berkaitan dengan geometri. Baiklah. Memandangkan berkaitan dengan geometri, Mira nak buat ada segitiga lah dekat sini. Boleh? Ada segitiga, ada garisan, okey, ada petak. Satu lagi jangan lupa lukisan ini juga ditekankan perspektif. Maksudnya apa tu cikgu? Maksudnya di sini kita ada pandangan jauh dan juga pandangan dekat. Sebenarnya lukisan ini adalah lukisan berbentuk lukisan dalam sebenarnya. Di sini kalau kita nampak lukisan yang kita lukis ni, ini kita tak bagi lagi catatan. Sebab apa? Sebab kita tak letak warna lagi. Apabila kita dah letak warna, dia akan bertukar menjadi catatan. Sebab lukisan dan juga catatan ni adalah benda yang berbeza-beza. Catatan ni adalah menggunakan warna. Manakala lukisan tu kita menggunakan media kering. Macam sekarang ni, ini dipanggil lukisan lagi lah. Kalau Mira punya belakang, background belakang dia betul ke cikgu? Betul. Apa kata kita warna pula? Boleh. Mari kawan-kawan, kita dah siap dah belakang dengan menggunakan elemen geometri. Sekarang ni masa untuk warna pula, untuk kita hidupkan lukisan kita. Berusnya, yang mana satu ni cikgu ada pelbagai saiz. Walaupun dia lepeh tapi ada saiz-saiznya. Tak kisah ke cikgu? Macam ni, kalau kita tengok saiz, kita tengok bergantung kepada lukisan. Kalau lukisan tu kecil, dia punya sudut dia kecil, kita gunalah berus yang kecil. Kalau lukisan tu besar, kita guna berus yang besar. Mira akan menggunakan warna yang pertama, warna hijau. Okey, di sini untuk warna pula, cikgu sarankan kita gunakan warna-warna yang dramatik ataupun warna-warna yang terang. Warna-warna yang terang. Sebabnya pada zaman ini, dia memang menggunakan warna-warna yang terang. Baiklah. Warna-warna yang striking. Warna-warna yang striking. Hijau, neon. Ya. Ini Mira cuba untuk colourkan di sini. Kalau untuk colour kan cikgu, kalau Mira berus sekarang ni, Mira berus dengan satu hala ke atas sahaja. Kalau ni ada syarat dia macam ke atas ke bawah ke, ataupun syaratnya kena satu hala sahaja ke cikgu? Ya, terpulang sebenarnya. Tapi kalau Mira berus dengan pelbagai alih tu, pergerakan tu, maksudnya nanti dia jadi express lah pula. Maksudnya Mira lukis tu, Mira warna tu menggunakan emosi sebenarnya. Itu dah jadi aliran expressionism pula. Expressionism di mana pelukis menunjukkan emosi. Ya, betul lah. Memandangkan ini kita sedang fokus kepada aliran cubism. Jadi warnanya kena lebih sekata lah. Ya, betul lah. Kalau tak nanti orang menilai dengan silap pula. Baik cikgu. Okey, jadi kalau kita tengok pada warna kan, tengok warna ni, kita gunakan campuran warna. Sebenarnya kalau warna lagi elok kalau kita campur dengan warna lain sebenarnya. Contohnya kalau warna hijau, kita akan campurkan warna merah. Itu akan mendapatkan hasil yang lebih dramatik sebenarnya. Itu tips daripada Cikgu Fazli. Sebenarnya kita buat aktiviti ni, dia juga merupakan salah satu gerak kerja untuk kertas 2 ya. Kertas 2 ni adalah kertas kita menggambar. Kita perlu untuk kertas 2 ni anak murid perlu mahir dan juga perlu expert untuk melukis tu sebenarnya. Okey, di sini kita gunakan warna-warna yang striking, saya cakap tadi, sebabnya zaman aliran cubism ni dia memang suka warna-warna yang terang. Ya, betul. Okey, kita punya bahagian pertama dah siap. Kita akan masuk bahagian kedua. Masih lagi menggunakan berus yang sama, boleh cikgu? Boleh. Kita basuh berus tu dengan bersih lah. Basuh dengan bersih. Kita lap dengan menggunakan tisu ataupun kain lap. Kita guna warna yang lain. Warna berikutnya Mira nak guna warna jingga.
kita pulang warna apa Mira nak pakai. Okey, di sini cikgu cuba untuk apply campuran warna. Cikgu letak warna biru dan juga warna coklat. Kita tengok hasil dia akan dapat warna apa. Di sini kita tekankan kepada anak murid kita supaya berani untuk eksplorasi ataupun berani untuk cuba menggunakan warna-warna yang baru. Maksudnya kita tidak menggunakan warna itu terus daripada satu warnanya saja. ya, betul lah. Okey, cikgu campur warna, saya pun ikut campur warna juga, cikgu. Saya nak campurkan warna merah dengan warna jingga. Okey, kita campur kedua warna ni, kita tengok warna apa yang akan terhasil daripada dua gabungan ini. Warnanya menjadi warna merah yang begitu terang, cikgu. Ya, betul. Tapi saya tengok pada palette Mira ni, Mira ni banyak menggunakan warna-warna panas. Warna-warna panas. Warna-warna panas ini adalah warna-warna yang garang. Okey, di sini cikgu rasa cikgu punya pun dah macam dah nak siap. Okey. Kalau Mira menggunakan warna-warna panas, warna-warna yang terang, maksudnya mencapailah kita punya aliran cubism, betul lah, cikgu. betul lah. Yang penting kita nampak bentuk tu seolah-olah bentuk serpihan kaca. Ataupun bentuk cubism lah. Sebab hasil yang akan terjadi, dia macam seolah lukisan itu terpisah antara satu sama lain. Okey, saya rasa saya punya dah nak siap ni Mira. Ya, cikgu. Saya punya pun sama juga dah nak siap. Okey, kepada kawan-kawan dekat rumah, macam Cikgu Fazli tekankan tadi, antara tips pentingnya ialah dengan untuk menjadikan warna itu lebih dramatik. Kita bolehlah campur antara dua warna. Ya, betul lah. Itu tips dia. Barulah lukisan tu nampak lebih hidup, pop up kata orang. Ataupun dalam bahasa seni kita panggil warna-warna matang. Warna-warna matang. Warna-warna matang, warna-warna dramatik. Okey, Cikgu Fazli punya, wah, cantik, saya rasa cikgu. Saya punya dah siap. Okey, ini adalah hasil saya. Okey, kalau anak murid nampak di sini saya menggunakan bentuk cubism di latar belakang lukisan saya. Okey, saya punya subjek matter saya adalah cawan dan juga botol. Okey. Saya tengok Mira pun dah nak siap. Ya, cikgu. Itu cikgu punya warna. Kalau cikgu punya macam ada belakangnya, ada juga warna lembut. Mira punya warna semua. Warna terang Mira gunakan. Ataupun kita panggil warna-warna panas. Warna-warna panas. Ada warna merah jambu di sini, warna merah. Macam mana, cikgu? Betul ke? Memang betul. Okey, sekarang ni kita pun, Mira punya dah siap, cikgu punya pun dah siap. Apa kata kalau kita buat kemasan akhir kita? Kemasan akhir? Kalau macam ni, dia masih lagi tak siap lagi sebenarnya. Tak siap lagi? Okey, kemasan akhir kita membuat frame. Okey, di depan Mira ada frame yang dah siap saya potong. Apa kata kalau Mira bingkaikan lukisan Mira tu untuk menampakkan lagi cantik lukisan Mira tu. Ya. Okey. Mira boleh bingkaikan. Ini cikgu menggunakan cardboard, cikgu. Cardboard saja. Kalau selain daripada cardboard, murid-murid di rumah pun boleh menggunakan bahan lain. Ya, betul. Untuk penghasilan ni. Jadi kita lekatlah. Kita lekat di belakang. Kita akan tampakkan lukisan kita di belakang. Terima kasih, cikgu. Okey, Baiklah, satu lagi. Selain daripada cardboard ni, cikgu, kalaulah murid-murid lain nak menggunakan sebagai contoh, kalau saya nak gunakan kotak, saya potong, tapi saya hias lagi kotak tu dengan warna yang lain. Boleh juga? Boleh, lagilah menarik. Lagilah kalau kat sekolah tu dah dapat TP6 lah tu. Wah, baiklah, cikgu. Maksudnya budak faham apa yang anda belajar dan juga budak kreatif, murid lebih kreatif untuk menghasilkan catatan. Okey, Mira punya pun dah siap dan cikgu punya pun, cikgu rasa pun dah siap juga. Ya. Baiklah kawan-kawan, ini ialah hasil kepada lukisan Mira. Dekat luarnya ada bingkai. Cikgu, berapa? Kalau cikgu tengok macam ni kan, berapalah cikgu nak bagi markah dekat saya? Tadi lukisannya ialah 4. Kalau siap dengan bingkai, berapa, cikgu? Okey, kalau Mira dah buat macam ni, dah lawa macam ni, lepas tu Mira terangkan kepada anak murid ataupun terangkan kepada murid yang berada di kelas, cikgu boleh bagi 6, Mira. 6 bintang. 6 bintang. Baiklah, terima kasih banyak-banyak, cikgu. 6 bintang. Kawan-kawan dekat rumah, jangan lupa untuk buat juga mengikut tips yang cikgu Fazli dah kongsikan tadi. Kita nak berhenti berehat seketika, cikgu. Kita akan kembali selepas ini, masih lagi bersama dengan cikgu Fazli. Apa pula aktivitinya? Jangan ke mana-mana.